Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita pernah dengar overdose makan ubat. Kita pun pernah dengar overdose makan nasi. Kita pun pernah dengar overdose minum arak. Kita pun pernah dengar overdose makan dadah. Tapi kita belum pernah dengar overdose politik. Overdose campaign ini kali pertama saya dengar. Ini daripada Harapan Daily. Overdose campaign Anwar Musa, Ibrahim Ali antara punca pas kalah di Nenggiri. Ramai netizen yang kini meluahkan rasa meluat terhadap Anwar Musa dan Ibrahim Ali. Ada juga beberapa walaun yang turut memohon supaya dua peribadi ini disingkirkan saja daripada PAS dan Perikatan Nasional. Kata mereka, Anwar Musa tidak membawa apa-apa untung. Ibrahim Ali lagilah tak membawa apa-apa untung. Mereka hanya menyebabkan lebih ramai orang menjauhkan diri daripada Perikatan Nasional. Lebih baik pecat saja mereka ini, kata beberapa pemerhati politik dan pengikut politik setia di Malaysia. Overdose campaign Anwar Musa, Ibrahim Ali antara punca PAS kalah di Nenggiri. Meskipun pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri telah 3 hari berlalu, namun pandangan demi pandangan terus dilontarkan berkaitan pilihan raya yang dimenangi Barisan Nasional BN. Pensyarah program pengajian Polisi Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berpendapat, terlebih dos dalam kempen Perikatan Nasional PN turut menjadi faktor penyumbang kemenangan BN di Nenggiri. Katanya, PAS sebenarnya semakin kuat di Nenggiri. Bahkan, dalam PRU14, BN hanya menang 400 undi sahaja. Sebelum PAS, Perikatan Nasional menang 800 undi dalam PRN 2023. Logiknya, lebih mudah untuk PAS PN menang dalam PRK ini, walaupun hanya bersandar kekuatan semasa PAS. Namun, overdose campaign sedikit sebanyak mengganggu rentak campaign. Majoriti dos-dos itu pula terlebih suntik oleh pemain import dan pemain naturalisasi dalam kempen Perikatan Nasional, seperti Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Ibrahim Ali dan lain-lain lagi. Ramai kalau hendak disenaraikan, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Ada netizen yang mula gatal-gatal tangan menyenaraikan, antaranya kehadiran Muhyiddin juga telah menyebabkan overdose, kata mereka. Menurut ahli akademik itu lagi, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kemenangan parti yang menggunakan logo dacing itu. Beliau berkata, antaranya adalah strategi memujuk pengundi teras berjaya dilakukan. Kali ini lebih mudah kerana mereka memujuk pengundi teras untuk undi mereka sendiri, berbanding di Sungai Bakap pujuk untuk undi parti lain. Kedua, mereka berjaya dapatkan kembali segmen pengundi etnik orang asli. Ini adalah deposit tetap Barisan Nasional BN sekian lama, namun sebahagiannya tidak keluar dalam PRN lepas. Ketiga adalah strategi kempen secara langsung dengan pengundi sasar. Mereka tidak membazirkan masa, tidak membazirkan uang, tidak membazirkan tenaga dalam membuat ceramah-ceramah mega mahu tiru kekuatan Perikatan Nasional. Mereka tidak membazirkan itu. Mereka tidak bazirkan masa dengan buat ceramah-ceramah yang entah apa-apa. Sebaliknya, terus datang rumah ke rumah menyantuni pengundi sasar, kata Yusri lagi. Sebenarnya, sebagai pemerhati politik, faktor utama kemenangan Barisan Nasional ialah strategi kempen mereka yang sangat berkesan dan tepat. Barisan Nasional sebenarnya tidak boleh lagi meniru kempen yang dibuat oleh Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional sangat pakar di dalam membuat kempen ceramah mega. Mereka boleh membawa ratusan ribu orang dalam satu ceramah kempen kerana yang datang itu daripada jauh. Dan di samping itu, dalam ceramah-ceramah itu juga seringkali kadang-kadang mereka selitkan ceramah takziah agama. Oleh sebab itulah mereka panggil penceramah yang hebat-hebat, luar biasa.
Maka ramailah yang datang, bukan untuk kempen, tapi mau mendengar ceramah takzirah agama. Tapi itulah yang berlaku. Tapi Barisan Nasional akhirnya pintar, bijaksana, mereka tidak tiru ceramah Mega. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dikejutkan dengan tindakan Najib menarik balik rayuan beliau. Isu ini memang paling panas hari ini, apabila tiba-tiba Najib terfikir pula nak tarik balik rayuan. Dulu buat rayuan, kali ini tak pula buat rayuan. Apa sudah jadi dengan bosku? Najib akhirnya tarik balik rayuan untuk menggugurkan Hakim Syukuera kes 1MDB. Datuk Seri Najib Tun Razak menarik balik rayuan permohonannya di Mahkamah Rayuan di sini pada Selasa untuk menyingkirkan Hakim Datuk Colin Lawrence Syukuera daripada mendengar kes penyelewengan dana 1MDB. Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah yang mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata, beliau telah mendapat arahan daripada anak guamnya untuk menarik balik rayuan berkenan. Menurutnya, ini disebabkan perbicaraan kes itu telah diteruskan dengan bekas peguam 1MDB, Jasmine Loh Oi Swan, selesai memberi keterangan selama 10 hari. Oleh itu, kami menarik rayuan tanpa prejudis dan atau menjejaskan hak kami untuk membangkitkan isu berkenaan untuk menggugurkan Syukuera dalam rayuan utama sekiranya ada, katanya lagi. Mendengar perkara itu, Timbalan Pendakwa Raya Kamal Bahrin Omar berkata, pihaknya tidak mencabar perkara yang dimaklumkan pihak pembelaan. Kami tidak membantah dan bersetuju dengan syarat-syarat yang dinyatakan itu, katanya lagi. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Datuk C. Muhammad Ruzima Ghazali kemudiannya berkata, Mahkamah membatalkan rayuan terbabit setelah mendengar hujahan daripada pihak pembelaan, di samping tiada bantahan daripada pihak pendakwaan. Susulan itu, rayuan ini dibatalkan, namun isu mengenai penyingkiran hakim masih boleh dibangkitkan dalam rayuan utama sekiranya perlu, katanya yang bersidang bersama hakim-hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk Azman Abdullah. Pada 14 Ogos tahun 2024, Najib telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur supaya Hakim Syukuera menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes 1MDB. Ia susulan pendedahan Syukuera pada 26 Julai tahun lalu, tahun sama bahawa Hakim dan Jasmine pernah menjadi rakan kongsi firma sama di Zen & Co. 4 hari kemudian, iaitu pada 18 Ogos, Syukuera menolak permohonan berkenan. Jasmine telah memberi keterangan dalam perbicaraan itu sebagai saksi terakhir yang ke-50 dan kini berada di peringkat hujahan selepas kesemua saksi pendakwaan selesai memberikan keterangan. Najib berusia 71 tahun berdepan. 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan amaun sama. Saudara-saudara sekalian, ini ringkasan secara ringkas berita untuk hari ini. Najib tarik balik rayuan, Najib tarik balik permohonan gugurkan Hakim Syukuera dari kes 1MDB. Najib telah pun memberi arahan peguam untuk tarik balik rayuan. Perbicaraan sudah diteruskan dengan keterangan Jasmine Loh. Dan tanpa prejudis, isu penyingkiran hakim boleh dibangkitkan semula dalam rayuan utama. Pendakwaan tidak bantah penarikan rayuan. Rayuan dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan. Najib memfailkan permohonan selepas pendedahan pendedahan hubungan hakim dengan saksi. Najib menghadapi tuduhan penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram RM2.3 bilion. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.